Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Apa kabar nih, teman-teman semuanya? Ini kabarnya gimana? Aktivitasnya dan keadaannya. Semoga sehat walafiat. Selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di sini kita akan reaction. Kita akan melihat keadaan di Gaza di Palestina. Yang sekarang itu apa ya, kabarnya udah menurun gitu ya di Indonesia gitu ya. Apa barunya pilpres ya teman-teman 2024 ini. Jadi semuanya mementingkan untuk pilihan presiden dan wakil presiden. Baik, kita langsung saja kita lihat di keadaan tanggal kemarin aja ya. Sekarang tanggal 22, kita lihat di tanggal 21 sampai kita lihat di pengungsiannya gimana keadaannya di pengungsiannya sana. Mari kita tidak lama-lama, mari kita langsung ke videonya. Semoga dilindungi semuanya ya untuk negara Yaman itu ya. Dari penduduknya, tentaranya, pemimpinnya, pokoknya semua negara di negara Yaman itu ya. Ya Allah. 21 Hargan 1 Ini 21 ini orang Malaysia ini ya. 2024 pukul 1 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa fariq jam'ahum wa shatti kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, ya mujri as-sahab, ya hazim al-ahzab, izimhum wa sunna alaihim. Amin. Shiba meneruskan pengumuman pada hari Sabtu ke atas Khan Yunis, bandar kedua terbesar di Gaza. Bulan Sabit Merah Palestin berkata bahawa tentera Shiba menyiasatkan sekitar Hospital Al-Amal di bandar itu dengan serangan udara dan tembakan artileri. Tentera Shiba mendakwa bahawa tawanan ditahan di dalam terowongan di kawasan itu. Sementara itu, rakyat negara Shibal turun ke jalan sekali lagi hari ini menggesa Perdana Menteri mereka iaitu Benjamin Shibal Yahu berundur dan pilihan raya baru diadakan di tengah-tengah kekecewaan mengenai caranya menangani krisis baru-baru ini. Putera Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud berkata kerajaan itu sangat bimbang mengenai masa yang sukar dan berbahaya di rantau ini di tengah-tengah ketegangan di Laut Merah. Sudah tiba masanya untuk Kutub Praha mengiktiraf negara Palestin, kata jurucakap pihak berkuasa Palestin, kerana Shibal Yahu menolak kemungkinan itu. Menteri Luar Perancis berdiri teguh menentang kenyataan Shibal Yahu, menegaskan bahawa rakyat Palestin mempunyai hak untuk sebuah negara dan bahawa Perancis akan tetap setia pada komitmennya untuk mencapai matlamat ini. Pesawat Shibal menggugurkan risalah mengenai Khan Yunis dari Gaza, menunjukkan gambar tawanan dan meminta orang ramai tampil dengan maklumat tentang keberadaan mereka. Tentera kesan kita bertempur dengan pasukan Shibal Pampers di selatan bandar Gaza. Beberapa kereta kebal Merkava Shibal diserang brigade di barat daya bandar Gaza. Beberapa kereta kebal Shibal diserang di timur laut kamp pelarian Burij tengah Gaza. Seekor anggota Shibal Pampers terkena tembakan sniper brigade di timur laut, menyerang pasukan infanteri Shibal Pampers yang cuba marah menawan timur laut, membunuh dan mencederakan sepasukan-pasukan khas Shibal di Al-Salam. Seekor Shibal ditembak sniper brigade di kejuanan Sheikh Ajli. Meninggal. Terima kasih atas infonya ya Mbak ya. Jadi ya, ini dari Nina Bukator ya teman-teman, ini dari Malaysia ya. Seorang TikToker Malaysia yang followersnya udah banyak ya teman-teman ya. Kenapa anggota Shibal Pampers mampus dan cedera selepas diumpan oleh tentera kesayangan kita ke dalam sebuah terowong? Beberapa anggota pasukan khas Shibal mampus dan cedera selepas terkena tembakan misil anti kubu. Pasukan bantuan Shibal Pampers yang tiba selepas itu turut diserang hendak bersama kereta kebal Merkava dari selatan kejianan Al-Zaitun. Beberapa ekor Shibal Pampers cedera selepas ditembak dan diserang pasukan infanteri brigade di kejianan Sheikh Radwan. Shibal membunuh tawanan sendiri lagi. Kerana serangan yang bertubi-tubi, seekor tahanan telah mampus. Menteri Luar Palestin kami mempunyai tanggungjawab bersejarah untuk menghentikan tindakan kejam Shibal terhadap rakyat Palestin dan mereka yang bertanggungjawab mesti bertanggungjawab. Kutub Praha dan Jepun sedang berusaha untuk melakukan perjanjian agar limbungan kapal di Jepun dapat membaik pulih dan menyelenggara kapal perang tentera laut Kutub Praha agar mereka boleh tinggal di perairan Asia dan bersedia untuk sebarang kemungkinan berlakunya konflik
kata duta besar. China memerhatikan kapal apa yang keluar masuk. Itu bukan satu rahsia. Mereka tahu apa yang berlaku. Oleh itu mereka mengambil penilaian tentang pencegahan yang kita ada. Syria diserang oleh Shibal. Shibal telah memberi satu letupan di pinggir Western Maziv Villas di Damsyik. Pesawat Shibal mengebom sebuah bangunan kediaman di kawasan kejiranan ibu negara Syria. Mesyuarat tergempar Liga Arab tidak berguna dan hanya menjadi beban kepada negara Arab. Liga Negara Arab lebih 100 hari selepas perang pembunuhan ramai-ramai yang berterusan di semenanjung Gaza bukan sahaja gagal menghentikan pencerobohan dengan menggunakan keupayaan dan pelbagai cara tekanan ke atas Shibal, malah ia tidak dapat melaksanakan keputusan mesyuarat sidang kemuncak Arab terakhir untuk memecahkan kepungan yang dikenakan ke atas semenanjung Gaza. Kami hanya meminta sebotol air. Itu pun mereka tidak boleh buat. Dari petang semalam hingga ke hari ini, pasukan Shibal Pampers menangkap sekurang-kurangnya 22 orang rakyat Palestin dari tebing barat termasuk seorang wanita dan kanak-kanak. Jika tawanan tidak dikembalikan daripada Gaza, ini bermakna Shibal telah kalah dalam perang buat kali pertama sejak penubuhannya. Tak guys, Shibal tak pernah menang. Tentera kesangkita berjaya menembak mati seekor Shibal dan tentera Shibal di selatan kota Gaza. Seekor lagi askar Shibal Pampers terbunuh semasa pertempuran dengan mujahidin Palestin di selatan semenanjung Gaza. Kerajaan perang Shibal diambang kehancuran. Shibal Yahu masih tak agak-agak dan masih lagi membuang masa. Pasukan Shibal sekali lagi menangkap tahanan yang telah dibebaskan guys. Pasukan Shibal menangkap 2 pelajar universiti yang cedera selepas menyerbu rumah mereka di Bandar Aurora, Bandar Laut Ramallah. Tergagap aku tengah baca pula berita from Al Jazeera. Sekurang-kurangnya 24,927 penduduk Palestin terbunuh akibat pengeboman Shibal di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. Kementerian Kesihatan Gaza dalam satu kenyataan memaklumkan sekurang-kurangnya 165 penduduk di Gaza terbunuh dalam tempoh 24 jam. Manakala seramai 62,388 lagi penduduk mengalami kecederaan sejak taufan Al-Aqsa di wilayah Palestin itu. Menteri Tenaga Shibal, penubuhan negara Palestin ada kelebihan untuk aktiviti keganasan yang merupakan ancaman kepada negara haram Shibal. Serta orang yang merasa pembunuhan orang Yahudi. Sebab itu kita tak boleh mewujudkan Palestin. Palestin tu adalah negara yang dilindungi oleh Allah. Kau takkan mampu untuk lawan. Ini adalah kejayaan operasi Brigade Tentera Kesayangan kita. 2 kenderaan tentera sama ada musnah sebahagian atau sepenuhnya. 16 ekor Shibal Pampers disahkan terkorban. 5 pertempuran sengit dengan tentera Shibal yang menyerang. 6 pusat arahan medan dan kepekatan tentera dibedir dengan peluru mortar. Sejak 14 jam yang lalu, pertempuran berterusan di jarak dekat dengan tentera pencerobohan Shibal di timur Kem Jabalia Utara semenanjung Gaza. Rakyat Palestin di Gaza kini mengemumikan jenazah keluarga mereka yang syahid di tepi jalan. Kami mempunyai 3 pilihan. Sama ada syahid disebabkan bom, syahid disebabkan ditangkap oleh Shibal Pampers, ataupun syahid kerana kelaparan. Menteri Luar Turki mengadakan perbincangan dengan Ketua Biro Politik HMS berkaitan isu gencatan senjata di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembebasan tahanan. Shibal Yahu mengesahkan penolakannya terhadap penubuhan negara Palestin semula dan meneruskan perangnya terhadap orang yang tidak bersalah, dan kita mesti menjelaskan pendirian kita. Kutub Rahab mesti dengan jelas dalam Oke, bayangkan ya, ketika bukan ketika sih. Kalau Palestina itu negara yang bukan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, pasti itu udah rata teman-teman ya. Rata beneran teman-teman, rata. Bayangkan udah berapa puluh hari, udah berapa tahun diserang sampai kayak gitu. Rata enggak? Belum rata ya. Maka itu ya kuasa Allah ya teman-teman ya. Kita di sini mari kita doakan, sebarkan berita-berita baik untuk Palestina, berita semuanya tentang Palestina ya teman-teman ya. Semoga semuanya mati syahid untuk Palestina yang berjuang di Palestina. Mengumumkan penolakannya terhadap dasar ekstremis kerajaan Shibal Hayu. Jika Shibal Hayu meneruskan penguasaan tentera, dia mesti melakukannya sendirian dan kita tak boleh lagi bersyubhat. Kongres mesti bertindak dan tidak memberikan lebih banyak bantuan ketenteraan Kutub Rahab kepada kerajaan Shibal Hayu. Shibal tak boleh mengawal medan di Gaza dan tidak dapat mencapai matlamatnya dengan pengeboman jauh. Dia gagal dalam ketenteraan dan bertindak balas terhadap orang awam di Gaza. Perentangan bersedia untuk kami berjuang untuk masa yang lama. Kami tak mempunyai pilihan. Tidak ada siapa yang membantu kami. Shibal rapuh dan tak boleh bertolak ansur dengan perpindahan krisis ekonomi dan kekalahan tentera. Seorang doktor trauma kerana telah menjalankan satu pembedahan yang sangat-sangat tragik, iaitu Caesar
anak tu pula songsang, maka baby tu selamat namun dia punya ibu tu syahid. 5 tentera kesayangan kita syahid hari ini. Dia merupakan pejuang Iran. Wartawan Al Jazeera melaporkan 5 syahid dan beberapa yang cedera dalam pengeboman Shibal yang menyasarkan sebuah rumah di Jabalia. Presiden Iran mengulas lanjut mengenai pembunuhan 5 pengawal revolusi di Damaskus. Tehran tidak akan membiarkan jenayah Shibal tanpa jawapan. Kejahatan entiti Shibal adalah pelanggaran keputusan antarabangsa dan dilakukan dengan sokongan kuasa angkuh termasuk Washington. Selepas serangan peluru berpandu besar-besaran pagi ini di pengkalan Ain al-Asad, PM Iraq mahu tentera ketua Praha keluar dari negaranya dengan cepat dan dilaporkan menghalang mana-mana tentera baharu daripada masuk. Sumber Lubnan melaporkan bahawa Shibal memberi sebarang 2 kata kepada Hizbullah. Perjanjian diplomatik mengenai pengeluaran anda dari sepadan kami pada akhir Januari atau kami akan bertindak secara ketenteraan. 6,115 orang tangkapan dilakukan oleh tentera Shibal Pampers sejak permulaan pencerobohan di Semenanjung Gaza. Kami tidak mempunyai apa-apa lagi. Kami tidak mempunyai pilihan lagi, sama ada syahid atau pemenang. Pegangan Shibal telah melakukan 14 orang pembunuhan beramai-ramai dalam 24 jam yang lalu, membunuh 165 orang awam. Pagi ini mereka menyasarkan rumah keluarga di Rafah mengakibatkan 15 orang mati syahid dan mencederakan orang yang lain. Aku macam no words lah nak cakap dengan korang, tapi kita kena teruskan boykot kita dan kita kena kekalkan doa kita untuk Nazilah. Okay? Itu saja korang. Bye. Oke ya teman-teman, jadi itu tadi pesannya ya. Kita kuatkan doa kita untuk kunut Nazilah ya teman-teman ya. Kita teruskan boykot kita untuk produk-produk Palestina, untuk produk-produk itu namanya Israel ya teman-teman ya. Ya itu yang membantu dia gitu ya untuk meningkatkan senjatanya gitu, menambah senjatanya kalau gitu kayak gitu ya. Mari kita bareng-bareng mendoakan untuk Palestina ya teman-teman, semoga cepat diselesaikan gitu ya. Entah nanti endingnya ketika selesai gimana, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Walaupun ditanda-tandakan di Quran itu ada, tapi ketika Allah udah berkehendak kita tidak tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kabar dari Palestina, dari kabar terkini Palestina ya teman-teman ya. Jadi ketika tanggal 21 itu udah ada perang. Jadi tiap hari itu di sana perang teman-teman ya. Mulai dari pasukan Hamas, perang dari Gaza Utara. Di situ ya teman-teman. Itu tadi malam ini udah seperti di malam tanggal 21 itu udah ada pengeboman. Kemudian itu tadi kan di ketika tanggal 21 itu udah ada 5 ya. Ada 5 tentara itu mati syahid dari Irak teman-teman ya. Yang dijelaskan pada kakak itu tadi ya, dari Malaysia tadi. Teman-teman kita, mari kita dukung dengan doa dan apa ya, ikhtiar kita lah untuk mendoakan Palestina biar apa ya, biar selesai gitu ya. Entah nanti kemajuannya ketika selesai gimana itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita setidaknya kita walaupun nggak langsung membantu di sana, kita membantu doa, kita udah tahu, kita udah berpihak yang benar untuk Palestina ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan video hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga kalian dilimpahkan rezekinya, disehatkan selalu, dikasihkan umur yang panjang teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membantu Palestina dan mensukseskan capres ini ya. Pilih capres yang terbaik, yang pintar, jangan omong-omong, yang bisa kerja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, saya Airu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video ya selanjutnya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like, komen ya teman-teman.